Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Okay, insyaAllah untuk hari ini kita teruskan lagi dengan tajuk 10, tanda-tanda orang yang khusyuk. Okay, sebelum ni kita belajar tentang khusyuk dalam solat. Betul tak? Pengertian dia, jenis khusyuk ada berapa. Betul tak? Okay. Jadi untuk hari ini kita teruskan dengan tajuk 10, tanda-tanda orang yang khusyuk. Firman Allah Ta'ala, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Okey, jadi orang-orang yang khusyuk dalam solat ni dikirakan adalah orang yang berjaya dalam solatnya. Sebab apa? Bila kita khusyuk, kita yakin dengan Allah. Maksudnya kita menyerahkan diri kita 100% kepada Allah. Okey, kita tengok yang bawah pula. Okey, dia kata apa? Tanda-tanda orang yang khusyuk. Okey, ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang pertama kita tengok ada tak tanda-tanda ni pada diri kita. Anak-anak boleh tengok dah jadi 3 kan? Dah besar dah ni. Dah 3 dah besar dah. Jadi kita bila nak solat tu kita tengok ada tak tanda-tanda ni pada diri kita. Yang pertama, anggota badan tidak bergerak-gerak. Ini waktu solat ya. Waktu solat. Dia kata anggota badan tidak bergerak-gerak. Adakah kita waktu solat tu anggota badan kita bergerak-gerak? Kita gerakkan? Tak ada kan? Ustazah yakin semua anak-anak ni bijak semua. Tak ada yang buat macam tu. Yang kedua, mata memandang di tempat sujud. Mata kita pandang dekat tempat sujud. Tak ada mata kita pandang atas, pandang tepi, pandang kanan, pandang kiri, tak ada. Mata kita 100% pandang dekat tempat sujud. Okey. Yang ketiga, kepala tidak menoleh ke tempat lain. Macam yang saya cakap tadi lah. Kepala tidak menoleh ke tempat lain. Maksudnya kepala tu kita tak toleh ke atas ke bawah ke. Kita tengok orang sebelah, kita tengok orang depan, pusing ke kepala tengok belakang, tak ada. Kepala tu semua maksudnya kepala kita tu menghadap ke arah tempat sujud saja. Okey. Yang keempat, solat dengan tenang dan sederhana pergerakannya. Maksudnya apa? Solat dengan tenang. Maksudnya kita tak adalah terburu-buru. Lepas tu dalam pergerakan yang sederhana. Pergerakan yang sederhana tu macam mana? Maksud saya, contoh tak ada cepat-cepat, tak ada laju-laju, tak ada, senang kata tak ada tumakninah. Kalau tak ada tumakninah tu maksudnya dia terlampaulah laju. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita belajar tengok dalam rukun solat mesti ada sujud dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah. Maksudnya kita dalam keadaan yang sederhana pergerakannya, tidak terlampau laju. Okey, ulang lagi sekali. Tanda-tanda orang yang khusyuk ada 4. Yang pertama, anggota badan tidak bergerak-gerak. Yang kedua, mata memandang di tempat sujud. Yang ketiga, kepala tidak menoleh ke tempat lain. Dan yang keempat, solat dengan tenang dan sederhana pergerakannya. Okey, ada 4. Tengok anak panah ni. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula. Okey, dia kata apa? Tanda-tanda orang yang tidak khusyuk. Dia ada tanda-tanda orang yang tidak khusyuk pula. Okey, yang pertama dia kata apa? Kepala menoleh ke arah lain. Macam Ustaz cakap tadi lah. Kepala menoleh ke arah lain. Dia tak tengok dekat tempat sujud. Sedangkan kita waktu solat wajib tengok dekat, kita perlu tengok dekat tempat sujud. Betul tak? Untuk datangkan khusyuk kita tu. Okay. Yang kedua, kerap bergerak ketika solat. Tengok gambar ni. Kejap gatal lah. Kalau gatal sikit tak apa. Okay, kita boleh keruk kan. Orang kata dia boleh garuk sikit-sikit. Tapi janganlah sampai kejap ke kanan, kejap ke kiri. Nanti kaki pula gatal. Tak boleh lah. Okay. Yang ketiga, mata memandang ke tempat lain. Tengok mata dia. Dia tak ada pun pandang ke tempat sujud. Dia pandang ke tempat lain. Macam saya cakap tadi, waktunya kita pandang dekat tempat sujud. Tapi ni pandang ke atas, ke tepi, ke kanan. Tengok kawan kita. Mana boleh. Dalam solat, kita kena fokus, kena khusyuk. Yang kelima. Yang keempat. Solat dengan terkumpul gapah atau laju. Nampak?
Macam saya cakap tadi, dia tak ada tumakninah. Dia tak ada tumakninah. Sebab tu jadi macam tu. Okey, dia tak ada tumakninah. Jadi sebab tu dia bergerak secara laju. Solat dia bukan dalam keadaan sederhana. Maksudnya dia terlampau laju solat dia. Dan yang terakhir, membetulkan sesuatu semasa solat. Masa ni lah tiba-tiba songkok tak betul, nak betulkan. Butang baju terbuka, nak betulkan. Tak boleh lah. Okey. Itu kiranya dah membuatkan solat kita tidak khusyuk. Ada berapa? Ada 5. 1. Kepala menoleh ke arah lain. Gerak bergerak ketika solat. Mata memandang ke tempat lain. Solat dengan tergepur gapah atau laju. Membetulkan sesuatu semasa solat. Ada 5. Tadi tanda-tanda orang yang khusyuk ada 4. Dan tanda-tanda orang yang tidak khusyuk ada 5. Kalau boleh 5 ni jangan ada dalam diri kita. Okey. Seterusnya tengok kotak bawah tu dia kata apa? Info sirah. Saidina Ali pernah menyuruh sahabatnya mencabut anak panah yang tertembus di kakinya apabila beliau sedang solat kerana terlalu khusyuk, tidak terasa sakitnya. Masya-Allah, nampak? Jadi masa zaman Saidina Ali kan, masa dia solat, dia minta sahabat dia untuk tarik anak panah, busur anak panah tu tutup dekat kaki dia. Dan kerana terlampau khusyuk, dia tak rasa pun sakitnya. Sedangkan kita kalau cabut sesuatu pun dah rasa sakit kan. Itulah hebatnya solat para sahabat pada satu ketika dulu. Jadi nampak tak kehebatan dia. Jadi kalau boleh anak-anak buatlah solat macam tu. Maksudnya kita sama-sama tanamkan dalam diri kita untuk sentiasa jaga khusyuk dalam solat. Sebab khusyuk dalam solat ni lah yang akan menegakkan diri kita dengan Allah. Okey. Jadi pembelajaran kita untuk hari ni tentang tanda-tanda orang yang khusyuk ada 4. Dan seterusnya tanda-tanda orang yang tidak khusyuk ada 5. Okey, jadi untuk latihan boleh teruskan buat. Padankan pernyataan di bawah dengan betul sama ada khusyuk atau tidak khusyuk. Okey, boleh baca. Boleh baca ni kan. Boleh baca apa dia punya soalan dia dan gariskan sama ada khusyuk ataupun tidak. Okey. Okey, jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Okey. Assalamualaikum.